Timbalan Menteri Undang-Undang Era Pakatan Harapan Mohamed Hanifah Maidin sekolahkan Perdana Menteri sementara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa dalam Undang-Undang Jenayah berdiam diri tidak semestinya bersalah. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ismail yang dilaporkan berkata, Pakatan Harapan berdiam diri berhubung kes jenayah yang kononnya dilakukan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Lalu Ismail Sabri dengan laju menyimpulkan diamnya PH itu bermakna kononnya dalil pihak itu, PH dan Tommy Thomas bersalah, kata Hanifah. Beliau menjelaskan bahawa daripada perspektif undang-undang jenayah, hak berdiam diri itu diiktiraf oleh sistem perundangan di seluruh dunia. Saya sebenarnya amat bersimpati dengan PM kerajaan sementara yang dilihat gagal mengemukakan hujah yang kuat dan bernas. Kabarnya, Ismail Sabri ini dikatakan ada kelulusan undang-undang. Oleh itu, saya bersangka baik dia sudah tentu arif dan faham bahawa daripada perspektif undang-undang jenayah, berdiam diri bukan dalil seseorang itu bersalah dalam semua keadaan, kata bekas Peguam PAS itu. Hanifah mengingatkan Ismail Sabri yang kemungkinannya tahu dan sedar kewujudan apa yang dipanggil hak Miranda, iaitu yang biasa dibacakan hak tersebut kepada seseorang yang ditahan bahawa you have the rights to remain silent, iaitu anda berhak untuk berdiam diri. Roh dan prinsip hak Miranda itu yang terpakai di US berdasarkan kes Miranda melawan Arizona, hakikatnya terpakai dalam negara ini juga. Hatta jika seseorang itu dituduh di mahkamah dan dipanggil membela diri setelah pendakwa berjaya membuktikan kes prima facie, salah satu hak yang diberikan kepada tertuduh adalah hak untuk berdiam diri, jelasnya. Kata Hanifah, di dalam undang-undang kontrak juga, para pengamal undang-undang berpendirian bahawa silence is not tantamount to acceptance. Maksudnya, berdiam diri tidak bermaksud menerima. Jika hak berdiam diri itu dianggap dalil seseorang itu bersalah, mengapa undang-undang perlu mengiktiraf hak berdiam diri tersebut? Bidasnya. Hanifah juga membangkitkan sikap pemimpin UMNO BN yang sering berdiam diri apabila berhadapan dengan banyak isu melibatkan integriti tadbir urus negara. Ismail Sabri mungkin tidak sedar hujah dia itu jika boleh diterima maka mungkin juga ia boleh memakan tuan, iaitu terpakai kepada UMNO BN yang semua tahu lebih banyak berdiam diri daripada membela diri dalam banyak skandal dan penyelewengan yang parti mereka lakukan selama ini. Oleh itu, Sayugia dinasihatkan kepada dia pepatah Inggeris, if you live in a glass house, don't throw stones. Maksudnya, jika anda tinggal di rumah kaca, jangan duk gatai pi lontar batu ya, sindirnya. Jom channel melihat kenyataan Hanifah amat relevan dalam senario hari ini. Bukan untuk membela Tommy Thomas, di mana Ismail Sabri dan gerombolannya juga pasti sedar dengan prinsip undang-undang bahawa setiap orang yang dituduh melakukan sebarang jenayah dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Anggapan ini meletakkan beban pembuktian sentiasa ditanggung oleh pihak pendakwaan untuk memastikan semua pihak berpuas hati bahawa tertuduh bersalah atas jenayah yang didakwa dilakukannya di luar keraguan munasabah. Sedangkan dalam isu Tommy Thomas, beliau baru disiasat dan belum lagi dituduh di mana-mana mahkamah. Tetapi nampaknya Ismail Sabri telah mengambil alih tugas hakim dengan mengatakan Pakatan Harapan bersalah hanya kerana berdiam diri. Sedangkan tindakan berdiam diri ini juga dilakukan oleh Ismail Sabri apabila beliau menolak cadangan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar semua calon Perdana Menteri berdebat. Yang pertamanya, bukan budaya kita untuk berdebat. Tak pernah kita buat, tak mendatangkan apa-apa hasil pun. Kalau kita buat berdebat, dia akan sebut segala janji manifesto dia, termasuk janji bulan dan bintang. Jadi, ia tak perlu. Selama ini pun kita tak pernah berdebat. Kita bentuk kerajaan berdasarkan kepercayaan kepada kita, ujarnya dalam satu sidang media. Kelakarnya, apabila pemimpin parti lain diam, Ismail Sabri membuat kesimpulan pihak yang diam itu bersalah. Tetapi apabila diajak berdebat, iaitu bersuara untuk melontarkan ideanya atau mempertahankan partinya daripada tuduhan pihak lawan, Ismail Sabri memilih untuk berdiam diri. Adakah ini bermakna kita boleh andaikan bahawa UMNO BN mengelak untuk berdebat sama dengan memilih untuk berdiam diri sebagai menerima segala tuduhan oleh pihak lawan sebagai benar? Mengulas mengenai keengganan Ismail Sabri untuk berdebat itu, Anwar berkata pemimpin yang korup atau zalim dia boleh bertahan sekiranya boleh memperbodohkan rakyat.
Mael, kamu ni hidup di zaman mana? Universiti yang berjaya itu menganjurkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif yang membolehkan perbahasan. Ulama-ulama besar zaman silam hidup dengan penuh perbahasan soal jawab dan pembinaan pendapat. Bezanya ialah kita guna istilah baik tak maki orang. Kita tak setuju DAP, maka DAP komunis. Kamu hidup dalam zaman mana ni? Mael Perdana Menteri. Tolong ambil biar sampai ke dia. Mael, kamu ini di zaman mana? Parlimen itu tempat bahas. Sekolah yang berjaya, universiti yang berjaya itu menganjurkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif yang membolehkan perbahasan. Ulama-ulama besar zaman silam hidup dengan penuh perbahasan soal jawab dan perbezaan pendapat. Bedanya ialah kita guna istilah yang baik, tak maki orang. Kita tak setuju DAP, maka DAP komunis. Katanya pada Majlis Jelajah Mega Harapan di Alor Gajah malam kemarin. Kata Anwar, hari ini politik dijadikan gelanggang maki hamun. Malah Ismail Sabri sendiri mendakwa bahawa Pakatan Harapan berjanji bulan dan bintang. Ia dakwaan yang keterlaluan kerana beliau sendiri tentu sedar bahawa banyak janji Pakatan Harapan yang sudah ditunaikan dalam tempoh 21 bulan, 2 minggu ia mentadbir Putrajaya. Malah setelah dijatuhkan menerusi langkah syaratan pada 2020, Pakatan Harapan masih mampu menjadikan undang-undang anti lompat dilaksanakan. Begitu juga janji pengundi berusia 18 tahun ke atas secara automatik berhak untuk mengundi. Janji lain seperti memansuhkan undang-undang kesalahan keselamatan, langkah-langkah khas 2012 SOSMA yang zalim itu gagal dilaksanakan kerana ada wakil rakyat yang tidak mementingkan hak rakyat. Rajin-rajinlah membuat rujukan sebelum membuka mulut. Ilmu yang diberi oleh guru-guru kita termasuk pensyarah adalah untuk panduan hidup kita. Tidak kira jawatan apa yang kita pegang setelah meninggalkan alam pengajian. Pembelajaran itu adalah proses yang berterusan sepanjang hayat. Wa ima untuk Perdana Menteri pun. Ingat, rakyat memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.